Terlebih dahulu saya merakamkan syukuran kepada Ilahi dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan perempuan para operator dari Malaysia dan Indonesia. Selamat datang Pak, dan juga bukan Mama. Saya bersyukur dapat bersama-sama dengan tuan-tuan ini, dan bukan saja dapat pada majlis penutupan, tapi dapat mendengar beberapa pandangan kertas kerja yang dibentangkan, juga buah fikiran yang dilontarkan oleh tuan-tuan dan puan. Saya ingin mengucapkan syabas kepada pihak penganjur, khususnya Puan Hajah Rozlina Haji Umar, kerana telah bekerja bersungguh-sungguh untuk mengadakan majlis ataupun kursus hari ini dan semalam. Saya juga mengalami kehadiran siswa-siswa dari Indonesia yang saya difahamkan ada 11 peserta, dan selainnya daripada Malaysia yang terdiri daripada 4 institusi pengajian tinggi, UiTM Pulau Pinang, Universiti Malaysia Perlis, dan juga College Profesional Sri Iskandar Perak, dan juga UUM. Dan saya harap bukan sahaja tuan-tuan dan puan-puan mendengar penerangan, tetapi yang penting saya kira ialah mengadakan jaringan networking dan juga mengambil iktibar-iktibar yang dapat diperolehi daripada khususnya pembentangan yang telah dikongsikan bersama. Saya perhatikan misian seminar ini amat relevan dan kena pada masanya, utamanya yang berkaitan tentang peluang-peluang, utamanya hal-hal yang berkaitan dengan perniagaan franchise. Saya percaya di Malaysia dan Indonesia telah hebat perniagaan franchise, dan saya percaya peluang-peluang perniagaan franchise boleh diwujudkan sendiri di IPT ataupun di pusat-pusat pengajian tuan-tuan dan puan. Kalau kita ambil contoh yang disampaikan oleh Koperasi SMK Perempuan St. George's, ada beberapa perniagaan yang boleh diusahakan. Mungkin bermula daripada kecil-kecilan, kemudian berkembang untuk diperluaskan, bukan sahaja untuk di Malaysia tetapi di luar negara. Ini perlu dipikirkan. Itu juga saya kira dalam pembentangan daripada pihak UiTM tadi, soal memberi latihan atau soal meningkatkan kemahiran keusahawanan. Ini perlu, ialah untuk barangkali pembangunan sumber manusia itu sendiri. Dan saya percaya sebelum itu tuan-tuan juga telah didahkan tentang keadaan semasa gerakan koperasi dan keusahawanan di IPT. Tuan-tuan yang paling saya ingin berkongsi ialah soal kenapa berkoperasi. Kenapa kalau di sekolah di Malaysia ini diwajibkan, mungkin di Indonesia tidak diwajibkan, ya. Saya pasti itu. Kita di Malaysia hampir 95% sekolah menengah, ya, SMK atau di sana SMA, ya, ada koperasi sekolah, dan sudah begitu lama kita memperkukuhkan organisasi koperasi sekolah. Dan saya percaya dunia, ICA, International Cooperative Alliance, mengiktiraf satu-satunya koperasi di sekolah yang agak menarik dan diiktiraf seluruh dunia adalah koperasi sekolah di Malaysia. Berikan tepukan kepada koperasi sekolah. Minggu lepas, misalnya kami di Universiti Malaya atau Universitas Malaya mengadakan satu workshop regional University Cooperative Campus seluruh Asia Pasifik. 9 negara datang ke workshop tersebut, melihat dan mendengar tentang kemajuan khususnya koperasi sekolah. Memang mereka berasa kagum. Kita lihat persembahan daripada Cik Suraiti dan juga rakan-rakan sekolahnya, nampak adanya jiwa keusahawanan, adanya semangat meniaga. Ini yang kita ingin terapkan di sekolah ataupun di kelab-kelab koperasi, iaitu semangat satu kerjasama.
kerjasama yang baik, niaga. Kedua, kesepakatan antara, khususnya kalau kita lihat senja sekolah dan yang lain, kesepakatan antara mahaguru dan juga siswa. Ini perlu kita terapkan. Dan mahaguru dengan barangkali di universitas di Indonesia dipanggil karyawan, pekerja-pekerja. Dan untuk perkongsian tuan-tuan, kalau kita lihat di dunia ini, bagi saya di universitas ataupun di Universiti Pengajian Tinggi, ada 3 model koperasi diwujudkan di IPTA atau IPTS. Model yang pertama, ketara, ialah yang dianggotai oleh mahaguru dan karyawan. Itu yang biasa. Tapi model kedua sekarang ialah model yang anggotanya hanya mahasiswa atau siswa. Ada 2 model. Tetapi yang paling elok pandangan saya, ini model di Jepun, Korea dan kebanyakan negara-negara maju, ialah integrasi kesemua. Mahaguru, karyawan dan mahasiswa bersekali. Ini sama-sama kita fikirkan, renungkan. Kita dipersembahkan misalnya contoh di Jepang atau di Jepun, mahagurunya bersama dengan siswa, tetapi komposisi keahliannya lebih tinggi adalah kedudukannya adalah mahasiswa atau siswa. Mahaguru ataupun karyawan hanya membimbing, yang menjalankan semua kegiatan ialah mahasiswa atau siswa. Jadi selalu kita renungkan. Terus terang saya khawatir kalau kita tidak bersama, kalau kita berpisah, ini suasana di kampus nanti agak kurang mengharmonikan saya. Dan mungkin ini pandangan saya kalau tuju kepada koperasi siswa yang akan datang, harap tidak bersendirian, bersama-sama dengan koperasi-koperasi yang telah wujud di IPTA supaya kita bekerjasama. Dan saya kira lebih baik, lebih banyak manfaatnya. Jadi kita berterima kasih kepada semua yang dapat membentangkan kertas kerjanya. Saya lihat betul Cik Aziz mengatakan perlu dipikirkan soal-soal konsep berkoperasi itu dahulu, jangan terus kepada perniagaan. Dan saya perhatikan ada kumpulan-kumpulan yang lain yang telah didedahkan kepada prinsip dan asas-asas koperasi, tak terus kepada peluang-peluang perniagaan. Dan saya bertanya, adakah mereka yang sama itu telah diterapkan peluang-peluang perniagaan? Saya perhatikan orang yang kumpulan yang berlainan. Jadi mungkin Cik Aziz kata tadi perlu ada 3 hari bersama dengan prinsip-prinsip kali, supaya kita tidak tinggal jati diri berkoperasi. Semangat berkoperasi ialah bekerjasama antara satu sama lain, bekerja bersama-sama demi manfaat bersama. Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Saya terus ikhlas, tidak mahu nanti koperasi siswa layanan, koperasi yang lain yang dewasa berlainan. Jadi kita mahu bersama, fikirkan bersama. Ada faedahnya yang lebih baik. Betul, kerana kita ingin memahukan siswa bergerak lebih nyata dan lebih ke depan sekarang. Di Malaysia, tuan-tuan dan puan atau semua, kita telah sedia maklum koperasi-koperasi di sekolah menengah wujud, tetapi tidak ada kesinambungan di IPTA ataupun di institusi pengajian tinggi. Alhamdulillah, kita sekarang telah menekankan, dan kita lihat kebanyakan koperasi siswa dalam umur yang tahun jagung. Jadi pengalaman-pengalaman yang baru ini saya rasa boleh diperbetulkan atau dikemaskinikan, landasan-landasan yang betul, supaya tidak kita menyeleweng dengan asas-asas berkoperasi. Dalam umur setahun jagung ini saya rasa boleh direnungkan kembali ke mana arah tuju kita dan bagaimana kita boleh bersepadu dalam kegiatan-kegiatan keusahawan ini. Saya kira perlu kita sama-sama memikirkan keusahawanan yang kita ini memupukkan ialah keusahawanan berkoperasi.
Kita tidak mahu keusahanan diwujudkan hanya segelintir individu saja. Jangan nanti kita atau akan wujud bezakan antara syarikat persendirian dengan koperasi. Sebab itu tadi kita lihat contohnya. Jadi kalau kita dah mahukan wujud berkoperasi, saya kira ke arah keusahanan berkoperasi ini perlu kita ingatkan dalam semangat kita bekerja berniaga. Betul, kita telah diingatkan oleh Nabi besar kita, kekayaan ini 90% atau lebihnya bergantung kepada perniagaan. Dan sebab itu kita ingin memupukkan usaha-usaha berniaga di sekolah lagi. Kalau di luar sekolah kita rahsiakan, anak-anak sorry mengatakan anak Bumi Putra kurang dapat pendidikan. Jadi gunakanlah peluang ini sebaik mungkin, tetapi tidaklah diselewengkan dan sebagainya. Hari ini tuan-tuan dan puan, saya lihat kalau baca surat khabar hari ini, New Statement, dia mendasarkan atau merujukkan kepada belia-belia, aim for higher thinking. Jadi kita juga kalau merujuk kepada koperasi siswa atau siswa sekarang ini, you must be creative dan innovative. Koperasi wujud untuk keperluan bersama. Jadi memang keperluan siswa-siswi berbeza. Dan saya kira kalau kita fokus perniagaan untuk keperluan, kalau kita lihat misalnya contoh yang ditunjukkan oleh koperasi sekolah menengah perempuan St. George's, itu nampak contoh kejayaan. Kerana dia mementingkan kepada keperluan dan kehendak anggota. Itu perlu kita fikirkan. Jadi bersamalah. Kalau saya ambil contoh, ya, di Jepun dan Korea, mereka di koperasi mereka di sana, di koperasi IPTA, dia menekankan mesti diwujudkan komiti siswa, dan mereka lah yang merancangkan, membuat perniagaan dan membuat apa-apa aktiviti dan perniagaan. Yang Maha Guru hanya memberi penasihat dan bimbingan saja. You are the planners, the decision makers. You have to learn on your own. Kalau tidak diberi peluang dan ruang, saya kira nanti akan terlepas begitu saja. Dan kita harapkan your peluang dan ruang yang diberikan di IPTA atau di IPT yang tuan-tuan diberi pendidikan ini dimanfaatkan semaksimal mungkin. Terus kemudian selepas menjadi karyawan atau bekerja, terus bercampur memasuki koperasi-koperasi yang sedia ada di negara-negara Malaysia dan Indonesia. Kita tidak maulah pendedahan pembelajaran yang diadakan, saya kira terbiar begitu saja, tak dimanfaatkan. Sebab itu pada peringkat awal kita selalu bertanya di Malaysia, okay, we make it sure semua pelajar-pelajar sekolah menengah mengikuti koperasi. Apakah mereka selepas sekolah menengah memasuki koperasi-koperasi dewasa atau tidak? Sebab itu saya kirakan kita renungkan bersama. Kalau kita sudah biasa dengan orang dewasa, sebab itu saya renungkan di Jepun misalnya, oleh kerana dia biasa menghormati orang tua dan menyayangi orang muda, mereka dapat berjaya bersama. Jadi saya kira juga di sini bagi koperasi-koperasi di Malaysia bersama kita menghormati orang dewasa dan menyayangi sesama rakan-rakan sebaya. Dan itu untuk mudah kita untuk terus bekerjasama. Sebab itu kita lihat Jepun, Korea selalu semangat bekerjasama berterusan. Dan sumbangannya untuk GDP, keluaran kas negara amat tinggi sekali. Consumerism, tourism, pertanian, agriculture tadi, perikanan, semua tinggi. Jadi kalau di Malaysia, saya tak pasti di Indonesia, tapi saya difahamkan daripada workshop yang baru hanya sekitar 5% sumbangan GDP. Kita di Malaysia baru 2,5%. We are aiming by 2020 10% of GDP from koperasi. It's a tall order.
Bahasa saya masuk dalam bahasa Inggeris mungkin lebih faham kot. Ya, betul Pak? Betul Mas? Ya, okay. So it's a tall order for us. Who is going to take that tall order? If it's not you, you all. So gunakanlah, manfaatkanlah masa dan ruang dan peluang yang diberi didikan sumbangan daripada SKM misalnya di Malaysia. Kita tak tahu di Indonesia ada ke TMP, tak ada. But maybe you come here to learn. Ambil iktibar saya kata. Mungkin you balik nanti minta dikopin Dewan Koperasi Indonesia ya. Terus mewujudkan TMP seperti di Malaysia. Ada Pak. Jadi mungkin tidak agresifnya, sebab orang yang populasinya itu besar. Tapi kita boleh ambil iktibar. Okay, sekarang tuan-tuan bertemu. As I said, build up your networking. Kita harapkan ada semacam twinning program from koperasi IPTA di sini dengan koperasi IPTA di Indonesia. Adanya benchmarking. Ini saranan saya untuk the way forward between koperasi IPTA di Indonesia dan Malaysia. Buat benchmarking, buatlah lawatan belajar. Sekarang ini misalnya Menteri Pendidikan Malaysia melawat ke Indonesia, lawatan kerja. Tuan-tuan juga mesti buat lawatan kerja, bukan lawatan sambil-sambil belajar. Mesti bekerja. Lihat, take the opportunity to observe, to learn from successful cooperative in Malaysia. Begitu juga tuan-tuan boleh jumpa dengan rakan-rakan di Indonesia. Jangan menganggap bahawa mereka tidak boleh kita pelajari. I believe, this is kepercayaan saya, from every individual kita jumpa ada pengajaran dan iktibar yang boleh kita peroleh. Ya? Jadi inilah harapan saya. For example, just a bit critical to St. George, for example, St. George's. Kalau buat, saya suka ada bookmark ini, tapi kalau ada, pastikan bookmark adalah hari ini seminar, bukan seminar tahun 2011 itu diadakan. Jadi lebih banyak soalan jualannya. Make it relevant and current. So what you want, what you need is different from us. Sebagai contoh, saya melihat misalnya beberapa koperasi siswa di luar negara. Misalnya koperasi siswa boleh fokus beberapa kegiatan yang berlainan yang barangkali dilupakan oleh koperasi PTA yang sedia ada. Saya gariskan, you can start now. We have in school pelancongan koperasi sekolah. You should initiate now, your term, because you need to travel a lot. Koperasi pelancongan siswa. You create your own. Dan saya cadangkan, you also jangan tinggalkan belia-belia remaja di luar. This is your pool of resources, peluang untuk mengembelin sumber manusia dan juga mengembelin, saya kira, kekayaannya. Dan perlu diingat, berbeza koperasi dengan syarikat swasta, kita mementingkan agihan kekayaan. We concern of distribution of wealth, not acquiring wealth untuk kita saja. Ini perbezaannya berkoperasi. Ya, begitu juga saya kira banyak koperasi siswa di luar negara mewujudkan, betul tuan-tuan, mewujudkan koperasi siswa kedai siswa satu Malaysia. But at the same time, saya lihat di luar negara, Jepang for example, dia mewujudkan koperasi buku second hand. Sebab pelajar-pelajar memerlukan buku-buku rujukan. So it's a challenge to me untuk kita wujudkan budaya membaca. Jadi please instill salah satu, kalau perlu, untuk kita dapatkan keadaan, kita juga ubah pendirian pemikiran anak-anak ataupun saudara rakan-rakan kita. Saya rasa begitu juga. For example, so you are very computer savvy.
You should develop all business through online. Kebanyakan koperasi presiden agak lambat berniaga dalam hal-hal yang berkaitan dengan online. You can do it, I'm sure. Ini boleh dijalankan. Saya rasa setakat itulah saya ingin menyampaikan. Sekali lagi saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua, khususnya pada siswa-siswi yang turut bersama, turut sampai akhir masanya. I salute di siswa-siswi daripada Indonesia ke depan, berani untuk depan. Mungkin Koperasi Siswa Malaysia memberi penghormatan pada siswa Indonesia. Tahniah pada penglibatan tuan-tuan dan puan. Saya juga mengucapkan tahniah kepada barisan pembentang kertas kerja, moderator dan pihak SKM, khususnya pihak KPT dan termasuk juga pihak Kementerian Pelajaran dan tentunya pihak pengendali angkasa, dan bagi pihak kami juga jika ada terkasar bahasa dan terlanjur kata dan segala kekurangan, kita mohon maaf, kita akan perbaiki dari semasa ke semasa. Dan dari saya sendiri, dari hujung rambut hingga hujung kaki, jika penyampaian ucapan penutupan ini tidak menyenangkan, tidak betul, sama-samalah kita maafkan. Jadi dengan rendah diri, dengan lafaz suci, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, saya merasmikan penutupan seminar peluang penegakan koperasi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Profesor